ni tengok dalam hadis Yahudi sembunyi di sebalik batu dan pohon. Ya. Kita lihat pada matan di sini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَى فَاقْتُلْهُ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Rawahul Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub siapa? Iaitu Ibnu Abdurrahman daripada Suhail, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidaklah akan berlakunya kiamat. Maksudnya kiamat akan berlaku lagi, ya? Sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, ya. Sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu. Lalu batu dan pohon kayu itu berkata, hai orang Islam, ya muslimu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi, inilah orang Yahudi ada di belakang saya. Siapa yang cakap ni? Pokok yang cakap, batu yang cakap, ya. Fata'ala, kemarilah, faqtulhu, dan bunuhlah dia. Batu dengan pokok cakap beritahu pada tentera muslimin, so bunuh orang Yahudi ni. Illal gharqada, kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad ini bentuknya seakan-akan pohon yang berduri, ya. Fa'innahu min syajaril yahud, kerana sesungguhnya pohon itu adalah daripada pohon Yahudi. Oleh sebab itulah dia melindunginya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2922, ya. Jadi apa yang berlaku ni, dan hari ni kita tengok, ya, kalau Hamas sendiri pun mereka tak menyerah lah. Dia terus serang, ya. Jadinya, ya, kiamat ni takkan berlaku sehingga mana orang Islam dia bunuh orang Yahudi. Hari ni kita tengok kan, ini yang lama ni. Dan kemudian sampailah pokok dan pohon pun bercakap, kan? Kecuali pokok orqad. Ya, pokok orqad ni macam mana kita nak tahu kan? Kalau tuan-tuan tengok lambang Timberland lah, dia nama Timberland ni, pokok tu kan, yang pokok macam berduri lah, ya. Jadinya, ya, orang Yahudi ni dia beriman dengan hadis ini, dia beriman dengan hadis ini. Tapi dalam bab Nabi dia tolak lah. Dia tak percaya dengan Muhammad. Kata Muhammad ni, ya, dia tolak Nabi lah, ya. Tapi dalam bab hadis tu dia percaya pula cakap Nabi. Lagi macam mana kita tu? Dia tak percaya dengan kenabian Rasulullah. Kita faham lah. Sampai peringkat mereka nak bunuh Rasulullah kan, mereka perangi Rasulullah lah. Tapi dalam bab hadis dia percaya. Hari ni kita tengok kan, kalau di Israel sendiri berapa ratus ribu pokok rokok dia orang tanam, kan? Kalau dalam sukan Olimpik dulu pun yang mereka kempen supaya apa, hijaukan bumi lah, kan? Hijaukan bumi. Kita ingat kan hijau bumi ni tanamlah pokok
Ulang raja ke Oki ke apa tak. Rupanya tak, dia kempen tu tanam pokok ni. Ya, dia tanam pokok ini. Lepas tu kalau di Palestin, kalau dekat sepadan-sepadan tu, ya, hari ni dia orang tanam pokok orkot, esok kena cabut lah, orang Palestin cabut. Kan? Jadi orang Yahudi ni dalam bab ini, bab takutkan mati ni, dia percaya dengan Nabi ni. So tanam pokok orkot ke so tanam, kecuali pokok orkot ni yang akan melindungi dia. Ya, lain semua cakap bagi tahu. Ya, inilah kata. Itu yang kita sudut dari kita faham maksud hadis ini secara literal. Mungkin juga kalau kita faham dari sudut lain, maksudnya Yahudi ini mereka bersembunyi di sebalik kecanggihan senjata mereka. Duduk dalam kereta kebal, duduk bawa senjata yang canggih-canggih ya. Sedangkan tentera Hamas ini perang dengan senjata biasa je. Tak? Dengan senjata biasa saja, dengan mortar biasa saja dapat memusnahkan kereta kebal yang berharga berpuluh juta. Kan? Mungkin itu maksudnya. Orang Yahudi bersembunyi di sebalik senjata-senjata canggih mereka. Mana-mana dengan senjata ni dapat ni tak? Rupanya tidak dapat membantu pun. Ya? Sebab tu hari ini kekalahan demi kekalahan. Cuma dalam berita tunjuk hebatlah sebab ya, orang kata media ni dikuasai oleh mereka dah. Baik CNN ke BBC ke apa dah. Jadi dia boleh sembunyi dari tu dah. Hakikat sebenarnya teruk dia kena lah. Cumanya bezanya mereka ni orang tentera Yahudi ni, mereka tidak menyerang Hamas kan? Tapi mereka serang mana? Ke hospital, musnahkan masjid-masjid, bunuh kanak-kanak, bunuh wanita orang tua, bom kawasan perumahan. Ni apa benda ni? Tak, ni perang ni apa? Perang ni tentera lawan dengan tentera. Yang ini kau pergi bunuh rakyat Palestin, kau pergi bunuh penduduk-penduduk Gaza, kau perang dengan Hamas pun. Tak. Jadi tu yang kita kata memang ini perang jadi apa ni? Perang ini apa je ni? Jadi kita pun pening tak? Tapi sebab dia ni kuasai dunia ni, maka dia boleh buat apa sajalah. Kan? Tapi dunia pun walaupun satu dunia ni membantah tindakan dia ni. Bukan dekat orang Islam, orang bukan Islam pun terang-terang bantah. Kan? Bukan kata orang kata semua agama bantah lah tak? Tapi dia tak boleh. Kan? Jadi inilah Yahudi, dia dalam hati dia Allah campakkan perasaan takut, perasaan pengecut dalam hati dia. Walaupun dia berselingkuh di balik ya, alatan-alatan senjata-senjata yang canggih, tapi Allah campakkan perasaan takut. Sebab tu zaman intifadah dulu, orang Palestin ni pegang batu ya pun, tapi tentera dia ni pakai senjata, lari. Kan, lari. Dia punya takut, itu komplek lah. Takut, dia takut ni tu, tak tahu apa dia nampak. Kan? Tapi itulah. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan, berikan sifat keberanian ini kepada orang Palestin. Hatta kanak-kanak pun berani. Tapi Allah Ta'ala campakkan perasaan takut dalam hati orang-orang Yahudi ini. Itu berbezanya lah. Kalau kita tengok orang Palestin, walau kena teruk macam mana pun kan, semangat mereka ni tetap kental lah. Dia takkan keluar daripada bumi Gaza kan, dia duduk situ. Sama ada aku ni balik ke rumah aku ataupun aku mati di sini, namun aku suruh aku keluar pada rumah aku, keluar daripada negeri aku, takkan sekali-kali kan. Sama ada mati ataupun balik rumah balik. Itu je lah, dua pilihan. Tak ada istilah dari pelarian kan, lari pada negara sendiri. Jadi keterangannya, hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kaum muslimin dan menjanjikan kemenangan mereka dalam memerangi ya, orang-orang Yahudi. Itu sudah pasti, sebab dia janji Allah. Cuma sekarang ini orang kata kita Islam sedang menjalani proses itu sahaja kan, sedang menjalani. Kita di luar daripada bumi Palestin ini, makanya banyakkan berdoa untuk mereka. Seperti pemimpin Hamas pun dia kata, ya, kami perlukan doa tuan-tuan. Doa tuan-tuan, kita doakan. Sebab tu selalu doa, banyak buku nasilah pun kita baca kan.
Tak payah nak hantar tentera lah. Sebab kalau hantar tentera pun tak boleh pun. Nak masuk ke mana? Mana negara yang berani membenarkan satu negara lain hantar tentera dia untuk membantu orang Palestin? Tak ada yang berani pun, kan? Kalau ada yang suruh PBB lah kan, masuk melalui PBB ya, jadi tentera pengaman, kan? Tak ada negara pun boleh. Jadi sebab tu orang dia Hamas pun dia tak mengharapkan pun, tak? Sebab dia tahu dah memang tak boleh, memang susah lah, kan? Jadi doakan untuk dia, biar dia buat kerja, kan? Bagi dia. Jadi sebab apa? Sebab tanah Palestin itu bukan hanya milik orang Palestin, milik kita orang Islam. Orang Islam ni dia ada 3 tanah haram, kan? Milik orang Islam 3 tanah haram milik tanah Islam, iaitu tanah Mekah, Madinah dan juga Palestin. Ini milik orang Islam, bukan milik Arab Saudi, bukan milik Palestin. Semua kita bertanggungjawab ke atas tanah itu. Cuma ya, cara kita bantulah, kan? Sama ada kewangan atau kita doakan mereka, kan? Itu. Jadi sebab tu kenapa kalau tanah haram Mekah dan juga Madinah ini pemimpin dia suruh Haji Surat Khadimul Haramain, orang yang berkhidmat kepada 2 tanah haram ini, kan? Raja Saudi lah mereka ni, ya, Khadimul Haramain, kan? Orang yang berkhidmat kepada 2 tanah haram ini, dia tukang urus dia, ya? Jadinya sebab tak mana Allah pun dah menjanjikan kemenangan kepada orang Islam ini dengan cara Allah Taala campakkan pada takut kepada orang Yahudi dan bagikan keberanian pada orang Islam. Jadi kemenangan itu pastilah, ya. Jadi walaupun, ya, orang-orang Yahudi ini merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan menyesatkan umat Islam, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga dalam kepungan umat Islam. Ya, benda ini benda yang pasti lah. Dia akan lemah, dia tak boleh. Sebab dia pun tahu memang dia akan kalah punya dah. Jadi sebab orang Yahudi ni akan dibunuh nanti. Jadinya sementara berlakunya itu, maka Yahudi ini, mereka ini bagaimana berbincang, bagaimana cara kita nak lemahkan orang Islam. Kalau kita lawan mereka dengan cara berperang, memang kita akan kalah. Sebab orang Islam ini pertamanya memang dia berani. Keduanya sebab dia ada mati syahid. Tu orang berlumba-lumba nak mati syahid tu. Apa ni kelebihan mati syahid? Mati syahid ini ialah masuk syurga terus, walaupun kau punya dosa menimbul, kan? Diampunkan semua dosa dan terus syurga, kan? Terpantas kilat masuk, kan? Walaupun orang itu dia berhutang, kan? Orang yang berhutang ni maka tertangguh dia punya kemasukan dia ke syurga walaupun dia mati syahid. Namun demikian, dia lambat sikit ya. Bukannya dia mati syahid ni sebab dia disebabkan dia ni berhutang, dia tak masuk syurga, masuk juga, semua lambat sikit. Kawan-kawan ni semua dah check in dulu, dia lambat sikit check in, tak? Dia tetap masuk juga, kan? Ni betul kenapa orang nak mati syahid. Kenapa rakyat Palestin nak pergi, tak nak keluar pada negeri Palestin? Sebab ada mati syahid. Kenapa tentera Hamas berjuang sungguh-sungguh? Sebab ada mati syahid, kan? Tak apa, tak nak, kan? Sebab tu para sahabat mereka pergi keluar berjihad ni, dia beritahu rumah dia dah, kan? Dan orang rumah dia pun doakan dia, mak pergilah mak, tak payah balik lagi dah. Begitu dia mati syahid, pergi nak mati syahid. Jadi itu, jadi bila semangat ni ditanam, orang Yahudi tak lewat. Sebab nak lawan dari segi sudut ketenteraan memang takkan mungkin kita boleh menang. Baik sama mana-mana negara pun, baik di Iraq, baik di Afghan, kan? Baik di Palestin sendiri pun, kan? Jadi ini yang payah. Jadi bagaimana strategi kita ni nak bagi orang Islam lemah, kan? Jadi sibukkan orang Islam dengan urusan-urusan dunia, dengan hiburan, kan? Cetuskan perbalahan sama orang Islam ni tak. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi bila kita sibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada kepentingan, maka selamatlah dia. Nah, orang Islam lebih banyak membincangkan isu-isu yang khilafiyah, benda-benda yang buruk, bincang benda yang tak apa-apa ni, ya, yang suka dia suka. Yang anak-anak muda ni, biarkan mereka jauh dari agama, sibukkan dengan hiburan, dan hiburan sini lah, ya, gadget-gadget dah masukkan, kan? Sebab tu orang Yahudi dia pandai, ya, mereka masukkan dia 3 benda je, ya, dalam dia punya
Kalau movie confirm kena ada adegan ringan-ringan seks tu. Tak, bagi orang dia, budak-budak muda ni terpengaruh. Kan? Budak-budak terpengaruh. Kenapa ya? Sebab rupanya bila mana perbuatan zina tu punya, dia menghapuskan, dia boleh orang kata apa? Hilang nur tu. Seperti mana yang berlaku pada kaum Nabi Musa kan. Kaum Nabi Musa ni, bila mana mereka nak masuk ke Palestin, ya, maka mereka bertemu satu kaum ni. Kan? Dalam tu kita ceritanya ada kisah yang Bal'am bin Ba'urah ni. Bal'am bin Ba'urah ni dia seorang alim. Seorang alim yang mana doa ni, doa dia Allah Ta'ala tolak. Kehebatan dia ni dia boleh tengok penduduk langit. Tapi disebabkan dia ni telah tertipu. Dia pun tergoda dengan dunia, habuan dunia ni, ya, namanya dia pula memerangi Nabi Musa. Sepatutnya engkau menyokong Nabi Musa, dia pula perangi Nabi Musa. Kan? Antara strategi yang dia buat untuk melemahkan kaum Nabi Musa ni, kan, ialah dengan mereka menghantar wanita-wanita, kan, berzina dengan kaum Nabi Musa. Ini menyebabkan lemah, hilang itu. Tak? Rupanya strategi ni. Jadi Yahudi ni nampak benda ni macam berkesan. Jadi dia masukkan daripada kecil lagi. Kalau kita tengok kartun-kartun budak-budak ni lah, kalau hari ni lagi pelik-pelik ni kartun, kan, yang tak apa-apa. Dan dalam kartun tu akan dimasukkan unsur-unsur seks sikit bagi budak-budak ni nampak, kan. Kalau yang boleh rasa-rasa ni lagi pula. Dia rupanya benda tu dia berkesan untuk melemahkan orang Islam ni kan. Jadinya dengan perbuatan demikian, dan juga jauhkan mereka dari apa? Daripada Al-Quran, jauhkan mereka dari masjid. Dua benda ni jangan langsung bagi orang Islam buat. Dia pegang Quran, dia mari masjid, kan? Lepas tu kita kena ramai-ramai meriahkan masjid ni, kan? Sebab apa? Sebab antaranya Yahudi lah, dia suka je orang Islam dalam masjid lah. Terutama solat subuh kan. Sebab solat subuh tu dia punya aura dia kuat, dia punya energi tu. Kita datang solat subuh ni bukan datang saja tau, kan. Di situ kesihatan energi pun ada, untuk pahala tu dia cakap kan. Jadi itu, jadi kita kena kuatkan benda ni. Quran dan juga solat jemaah jaga di masjid. Dalam Al-Quran dan hadis telah diceritakan bagaimana di akhir zaman, iaitu sewaktu hari kiamat hampir tiba, umat Islam akan ditindas habis-habisan oleh Yahudi. Sebab kita pun dah berada di akhir zaman dah, kan? Sebab tu kali ni kenapa Israel dia habiskan terus Gaza tu. Pasal perumahan habis, hospital semua habis, kan? Masjid 160 lebih hancur habis macam tu je, kan? Masjid yang kita sumbangkan pun hancur juga habis, kan? Dan kenapa Yahudi membiarkan perkara ni berlarutan? Sebabnya buatlah senjata buat ni tak dia tak buat. Dia teruskan juga. Dia yang all out hari ni lah. Sebab kadang ni kalau dia habis kalah, kan? Kalau Hamas berjaya masuk ke Israel tu, Tel Aviv tu lah, ada dapat tamat tu habis dia. Tapi dia pun dia ada backup dia kan. Tapi itulah kita kata lah, kenapa dia buat macam tu lah, ya? Dia berjuang habis-habisan, kan, ya? Sebab kan dia buat kejahatan senjata ataupun dia buat ni, ya, bila mana keadaan dah aman, ramai je, banyak je negara-negara Islam akan bantu Palestin. Takkan nak membangunkan rumah kan, boleh kejap je boleh buat. Bangunkan balik kawasan perumahan untuk penduduk Palestin kan, ya, buat kawasan boleh, bangun sekejap. Tapi dia biarkan benda dulu. Sebab dia apa? Dia nak biar ramai rakyat mati. Khususnya di Gaza ni, kan? Gaza ni dia, orang kata apa, dia berbeza dengan tempat lain. Sebab Gaza ni dia dipegang oleh Hamas. Jadinya Hamas ini memang dia tak setuju dengan Fatah pun, beza parti. Jadi Fatah ni, dia ni lebih pro. Dia buat dalam Fatah, dia Kristian dan sebagainya, dia pun lebih ambil sikap toleransi dengan Yahudi berbanding dengan Hamas. Hamas lebih keras. Jadinya sebab tu ada sebabnya politik dalam Palestin sendiri pun macam tu lah. Jadi ada sebab itulah orang Palestin sendiri pun, orang kata pemimpin Palestin sendiri pun tak satu, kan? Jadinya antara itulah berlakunya hari ini, kan? Sebab mereka hanya membantah je lah, tapi tak ada dari sudut lain, biasa-biasa je lah. Jadi yang tentera Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal akan berperang dengan umat Islam. Walaupun pada ketika itu orang-orang Islam terlalu lemah untuk berperang. Namun selepas sekian lama umat Islam ditindas, akhirnya umat Islam akan bangun dengan kekuatan yang ada. Dan diceritakan dalam peperangan tersebut, umat Islam dapat menewaskan dan membunuh kaum Yahudi
Sebab orang Yahudi ini dia akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal nanti. Pada ketika itu umat Islam akan menentang Yahudi secara besar-besaran. Kita pun tak tahu adakah sekarang ataupun memang akan datang lagi kan. Tapi sekarang ni jadi dalam kita saksikan. Orang-orang Yahudi ini akan berselindung di sebalik pokok-pokok dan batuan kerana takut akan dibunuh oleh tentera umat Islam. Dengan kuasa Allah SWT, pokok-pokok dan batuan akan segera memberitahu umat Islam bahawa terdapat orang Yahudi yang sedang menyorok di belakangnya. Tetapi sejenis pokok yang dikenali sebagai gharqad ataupun pokok Yahudi, iaitu sejenis pokok yang berduri, bertindak sebaliknya. Dia pula orang Yahudi sembunyi belakang dia ni, makanya dia pun tak cakap apa-apa dah. Ni jadi selamat Yahudi tu. Pohon ini banyak ditanam di Israel kerana orang-orang Yahudi atau Israel yakin dengan ungkapan Nabi Muhammad SAW, dan mereka mencari perlindungan daripada ditangkap oleh tentera Islam nanti. Risau sangat dia takut tu dia mati lah. Tapi yang kalau kita tengok tawanan-tawanan, baik tentera Yahudi sendiri ataupun rakyat Yahudi sendiri ditangkap oleh Hamas, semuanya diberi layanan yang baik, diberi makan yang baik lah, makanan yang sihat, semua jaga kebajikan mereka. Sebab tu bila mana mereka dibebaskan, mereka pula yang defend Hamas, mereka pula yang bunyi Hamas, jadi kenapa? Sebab Islam dia ajar demikian. Memang dia ajar. Nabi kita ajar macam tu. Jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, layani dengan baik. Walaupun mereka tu musuh. Maksudnya musuh tu rakyat dia, dah bukan tentera. Kalau tentera mesti kita lawan. Jadi rakyat tak salah pun diberi layanan yang baik. Hingga mereka pula yang bila mana keluar dibebaskan, mereka pula cerita tentang kebaikan Hamas ni pula. Sama macam tu. Tentera dia pula bila keluar tu dah tukar, nyokong pula Hamas ni kan. Jadi sebab apa? Sebab bila tentera dia ditangkap oleh Hamas, sebab tentera-tentera dia ni pun bukan yang cerdik-cerdik sangat kan. Ditangkap, bila ditanya, kenapa kau serang kami? Sebab dia dah didoktrinkan dengan fakta yang salah. Mereka kata, ini tanah kami. Tanah kau sudah mana? Dari dulu lagi di tanah kami. Dari segi sejarahnya, engkau masuk Palestin di tahun 1948. Jadi macam mana kau cakap tanah kau? Sebelum ni kau tengok, dia tunjuk gambar-gambar ini. Kau tengok di Palestin dulu, zaman sebelum kau datang, makmur dia. Kereta, bangunan, lapangan terbang ada, mata wang pun ada Palestin. Stamp pun ada Palestin ni. Dia boleh nak stamp. Jadi ini negara kami, dan sebab ni dah ada dah. Engkau baru datang tahun 1948. Macam mana kau cakap ni tanah kau? Tentera didoktrin mengatakan itu tanah kau, kita kena pertahankan bumi kita. Jadi tengok sejarah tunjuk bukti. Jadi di dalam tu dibahas secara ilmiah. Tawanan-tawanan ini diberi penerangan secara fakta, tunjuk. Rupanya kita menumpang je pun. Jadi bila penumpang tu, jagalah adab sebagai penumpang. Bukan kita tak bagi duduk lah, tapi jaga adab lah. Jadi bila diberi penerangan begini, dapat maklumat begini, layanan yang baik ini, fakta yang mereka terima ni, bila dia keluar balik, dia lawan balik. Sebab rupanya dia telah didoktrin bahawa ini tanah kita ni, kita kena halau, ini semua penjahat. Didoktrin dia begitu dah. Jadi bila dia beri maklumat, makanya baru dia tahu. Sebab itulah orang ni, dia orang jahil ini, dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu dan maklumat yang salah yang dia terima, maka itu dia pegang. Tapi bila kita berhujah dengan baik dia, berbahas dengan baik, dengan fakta-fakta, dia akan duduk. Punya salah, aku faham dengan salah, betul salah kan? Dia tunjukkan fakta-fakta itu. Itu kenapa Yahudi pun risau pada tawanan-tawanan dan ni lah, sebab mereka ni diberi maklumat, diterangkan kan? Berbeza dengan orang Islam yang ditawar Yahudi, keluar-keluar kubur kering, tulang rusuk patah, pipi pecah, apa yang macam hal lah. Memang dilayan dengan layanan yang buruk.
umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini, dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, hinggakan batu, pohon kayu pun akan beri pertolongan kepada mereka. Kata-katalah hadis ini, hatta yuqatilal muslimuna yahuda fayaqtulahumul muslimuna, yang maksudnya sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas disebutkan lafaz tuqatilukumul yahudu wa tusallatuna alaihim, yang maksudnya kaum Yahudi nanti akan memerangi kamu, tetapi kamu akan diberi kekuatan untuk menguasai, mengalahkan mereka. Orang Yahudi kan yang serang pada orang Palestin lagi, orang Yahudi, mereka yang menyerang. Jadi disebabkan atas kekurangan kelengkapan, tapi Allah telah campakkan keberanian kepada mereka. Allah bagi kekuatan kepada Islam ini, kan? Jadinya bila kedua lafaz ini digabungkan, menunjukkan kedua pihak saling menyerang. Maksudnya bukan hanya orang Palestin yang kena serang, tak, dan mereka juga diserang balik. Kalau sebelum ini, Palestin ini sebelum munculnya Hamas pada tahun 1967, kalau tak salah saya lah, yang diasaskan oleh Syekh Muhammad Yassin. Syekh Muhammad Yassin ini, dia ni seorang yang lumpuh. Kemudian dia ni seorang yang memang ketahanan Yahudi yang lama dah, dari Israel dia dah dibebaskan. Dia yang mentubuhkan Hamas. Dia seorang yang lumpuh. Yahudi ni punya takut, Israel punya takut dengan dia ni. Mereka bunuh dia bukan cara depan, tapi bunuh dia dengan cara bom. Ketika dia pergi solat subuh, tak saya lah, masa tu saya pun kadang-kadang ni kat Jordan lagi lah, kan, tahun 7 tu mereka bom kereta tu berkecai dia hancur, tapi tubuh dia tak hancur. Tubuh dia tak hancur, sempurna, elok, tunjuklah sahabat, kita tengok sahabat, elok tubuh dia, pada kereta tu habis hancur. Ini Syekh Muhammad Yassin. Kemudiannya sejak munculnya Hamas, kemudian ditubuhkan pula Brigade Al-Qassam oleh Syekh Izzuddin Qassam lah. Dia beritahu tentang bahawasanya dulu dia ni, Syekh Izzuddin Qassam ni, dia ni seorang yang ustaz lah, ceramah dia mana ni, sembang pompang ni lah, tentang kita kena berjihad dulu, dia bebaskan Palestin, macam ni, kedua lah. Tapi bila dia sendiri diserang, bila dia dengar bom, dia pun takut, kan? Dia pun takut. Dia kata, aku ni dulu rajin duk ceramah, kata orang dengar bom kena bani, aku dengar sendiri, aku pun takut, dia kata lah, kan? Jadi atas waktu tu dia nak dia kena hadap juga benda ni. Dia kena hadap, dia masuk kali lah, dia hadap benda ni, kan? Sama-sama perang, kan? Dia pergi Al-Qassam. Sebab tu dia Hamas ni dia special daripada Fatah dan juga lain-lain. Sebab Hamas ini dia tentera terpilih, bukan seorang orang boleh bagi nama masuk dalam yang dia dulu. Tengok amalan kau dulu, kau punya puasa kau jaga tak, Quran kau jaga tak, solat tahajud jaga tak. Sebab yang memberi kemenangan pada orang Islam bukan segi kekuatan, sebab Allah Ta'ala beritahu dah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai orang kelompok yang kecil berjaya mengatasi kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Jadinya bukan tengok pada bilangan, tentera Badar 313 lawan dengan 1006, jadi bukan isu tu. Dalam perang Mu'tah, tentera Islam 20,000 lawan dengan 200,000 tentera Rom. Allah beri kemenangan kepada Islam. Jadi dia bukan kira bilangan, dia kira pada kau punya keamanan, kau punya hubungan dengan Allah, kau jaga tak jaga. Ini yang beri kemenangan. Sebab tu kenapa kita tengok peralatan Hamas ni biasa-biasa je pun, tapi bila dia tembak pakai mortar dalam jarak yang begitu jauh pun tepat kena tu, kan? Patutnya ikut bacaan angin lah. Tengok dulu baca angin macam mana, dia punya ni macam mana tak, baru tembak. Tak ada, tembak buta je. Bismillah ya, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama'a. Tembak ya, 7 lagi bismillah jalan, kena tepat lah tu, kan? Bukan pakai ukur-ukur tengok kekuatan angin berapa lagi tak pakai, tak ada tengok pun, tembak bismillah.
Kan itulah. Ya. Sebab itulah dengan amalan itulah yang menjadikan kenapa orang Islam ni kuat. Kenapa dalaman kita kuat? Amalan. Apa amalan kita? Jaga solat berjemaah, jaga Quran. Itu benda asas. Tak sembang ni lah. Itu benda asas je pun. Quran dengan tu. Boleh kita puasa, boleh kita solat tahajud, boleh kita sedekah, boleh bayar. Jaga dua benda ni. Kan? Itu kita punya amalan peribadi kita. Individu punya amalan. Allah Ta'ala akan bagi kekuatan bagi kita, insyaAllah. Jadinya, ya, peristiwa ini terjadi pada waktu kemunculan Dajjal, ya, dan turunnya Nabi Isa AS, ya, iaitu ketika kaum muslimin berada di barisan bersama dengan Nabi Isa AS, sedangkan Yahudi bersama Dajjal, sehingga Nabi Isa AS membunuh Dajjal di babu pintu Lut di Palestin. Jadi Allah akan kurniakan kekuatan orang Islam ini bila mana munculnya Nabi Isa dan juga Imam Mahdi tadi ini. Makanya disitulah pengakhiran episod orang Yahudi, pengakhiran episod Dajjal. Ya, sekarang ni kau tak apalah, kan, bagi masa lagi lah. Tapi bila mana munculnya, turunnya Nabi Isa AS, nanti itu pengakhiran dia lah. Habis cerita dah tu yang tu. Ada pula yang berpendapat peperangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah beberapa waktu sebelum kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS. Kemudian berlanjutan hingga Dajjal muncul yang diikuti oleh Yahudi, dan Nabi Isa AS turun lalu bergabung bersama barisan kaum muslimin. Kita kena ingat, Dajjal turun pun tak lama, ia 40 hari pun. Ya, bukan 40 tahun, 40 hari dia turun. Jadi sebulan lebih sikit lah. Tetapi walaupun namanya 40 hari, 10 hari pertama seperti setahun. Seperti setahun. 10 tahun yang kedua seperti sebulan, 10 tahun yang ketiga seperti seminggu, dan 10 hari yang terakhir seperti hari-hari kamu, kata Nabi SAW lah. 40 hari ya. Tapi dirasakan panjangnya itu. Kita rasa dia panjang itu. Tapi kita sekejap 40 hari ya. Maksudnya 40 hari orang kata apa, tak ada mana pun nak. Kesimpulannya, kiamat bermula dengan tanda-tanda seperti mana yang dinyatakan oleh hadis tersebut. Yang tanda kiamat, kiamat tidak akan terjadi sehingga seluruh tandanya telah muncul menurut kehendak dan hikmah Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah beritahu kepada kita, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, nak berlaku kiamat kena ada benda-benda ni dulu. Dah berlaku benda-benda ni, confirm lah, memang dah makin dekat. Antara yang kita dah baca itu kiamat-kiamat besar lah, tanda-tanda besar, matahari terbit sebelah barat. Tak? Antara itu yang keluarnya Dabbah dan Ya'juj-Ma'juj macam-macam ni lah. Ya. Tadi lagi keluar benda ni, maksudnya kiamat tu hampir, kan? Yang keluar tanda besar ni dah makin hampir. Sebab makin hampir tu adakah 10 tahun, adakah 5 tahun, adakah 2-3 tahun lagi, itu katanya makin hampir. Jadi yang keduanya, peperangan orang-orang mukmin ni dengan orang-orang kafir akan tetap ada sehingga menjelang datangnya kiamat. Berita gembira tentang kemuncak kemenangan yang akan diraih kaum muslimin, iaitu mereka akan memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi pada ketika menjelang tibanya kiamat. Adapun waktunya adalah pada waktu kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS. Kesimpulan yang ketiga, hadis ini merupakan satu berita yang menyatakan bahawa pasukan Yahudi pada waktu itu berada di bawah arahan Dajjal. Dia punya komandan dia Dajjal. Dan kaum muslimin akan bersama dengan Nabi Isa AS sehingga Dajjal berjaya dibunuh oleh Nabi Isa AS. Yang keempat, persenjataan perang pada waktu itu adalah sebagaimana persenjataan masa lalu, seperti pedang, tombak dan seumpamanya. Dia balik daripada asal. Dan yang kelima, pokok Arqad adalah pokok yang akan dijadikan tempat persembunyian orang-orang Yahudi pada waktu mereka lari bersembunyi daripada tentera Islam di bawah panji Nabi Isa AS. Itulah kita bersikit tentang bagaimana orang Yahudi ini, mereka yang begitu takut ini sampai sanggup bersembunyi di mana tempat pun, hatta di balik batu dan pohon, sebab takutkan tentera-tentera Islam ni. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita selesai mubahan yang ke-33.
InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk kepada yang ke-34, iaitu tanda-tanda munculnya Al-Malhamah. Apa benda Al-Malhamah ni lah, InsyaAllah kita akan kupas pada kuliah akan datang. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ij'al jamal hadza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.